Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Bersama Papa Beri hari ini, kita bersama-sama dengan penduduk Taman Sungai Sirih di Selat Kelang ini, di mana rumah-rumah mereka ini, tuan-tuan sekalian, rumah-rumah mereka ini bakal dirobohkan untuk memberikan ruang kepada pembinaan ECRL. Di mana benda ini sangat-sangat mengesankan. Sebab apa tahu? Sebab mereka ini adalah penduduk lama kawasan ini. Dan kalau boleh tengok dekat belakang tu, ini bukan rumah setinggan, tuan-tuan. Ini adalah rumah teres yang bergeran. Ada di antaranya yang masih lagi belum habis bayaran bulanan dekat bank. Dan mereka ini dipaksa pindah dalam keadaan mereka tak tahu apa-apa, tak ada notis, tak ada apa dan sebagainya. Mereka hanya tahu berdasarkan kepada carian dekat social media. Tengok-tengok mereka berhadapan dengan prospek untuk mereka ini terpaksa berpindah dan mungkin akan mengalami kerugian yang begitu banyak sekali, tuan-tuan sekalian. Dan macam saya katakan, mereka ni yang lama. Macam contohnya dua sahabat kita ini. Mereka ini tak terlibat. Encik Hafiz dan sahabat ini memang tak terlibat. Tetapi mereka bersama sebab rumah kawan-kawan mereka juga akan memangsa. Dan mungkin, walaupun rumah mereka tidak terlibat pada asalnya, mungkin rumah mereka juga akan menjadi mangsa. Kita tak tahu. Kan? Macam sahabat kita juga sama, rumahnya terlibat. Abang ni rumahnya tak terlibat. Tapi tetap juga bersama-sama kita pada hari ini. Okey, sekarang bersama-sama dengan saya pengurusi Jawatankuasa bertindak untuk Taman Sungai Sirih ini untuk penduduk-penduduk yang tersakiti. Tuan Haji? Tuan Haji Syafawi. Jadi Tuan Haji minta maaf. Tadi saya tahu Tuan Haji telah menceritakan kronologi yang cukup cantik tadi sebenarnya. Tapi mungkin Tuan Haji boleh ulangkan balik semula tentang apa sebenarnya kronologi tentang perkara ini bermula daripada Ramadan tahun 2022 itu. Okey, terima kasih. Jadi apa yang kita faham tentang pembinaan landasan projek ECRL ini adalah melalui sosial media yang mengatakan adanya pembinaan landasan ini melalui jajaran di Taman Sungai Sirih, Pelabuhan Kelang. Jadi perkara ini telah pun kita perolehi daripada sosial media dan kita berasa perkara ini amalah menakutkan bagi penduduk taman yang terkesan. Dan bila mana pada Ramadan terakhir tahun 2022 kita didatangi oleh Ketua Kampung Gelik ataupun Ketua Kampung telah pun hadir di Surau Muhajirin di Taman Sungai Sirih pada jam sekitar 8 pagi. Jadi perjumpaan pada pagi itu menyatakan tentang adanya pembinaan landasan ECRL ini wujud di Taman Sungai Sirih. Jadi setelah mana perkara ini didengari oleh beliau dan beliau datang ke Taman Sungai Sirih, tapi hanya memaklumkan hanya ada pembinaan sahaja. Tapi lain-lain ulasan tidak dapat dimaklumkan kepada kami jemaah pada pagi tersebut oleh kerana beliau diminta untuk kunci mulut. Jadi tidak ada sebarang notis bertulis yang disampaikan kepada penduduk-penduduk Taman Sungai Sirih umumnya dan amnya. Tidak ada sebarang notis bertulis kepada penduduk yang terkesan dan juga keseluruhan penduduk di Taman Sungai Sirih tentang adanya pembinaan landasan ECRL di taman ini. Jadi setelah mana berlaku perkara tersebut, kita telah pun menubuhkan satu jawatankuasa bertindak untuk kita mengatasi perkara yang berlaku ini kerana ia melibatkan kediaman yang inilah sesuatu kediaman yang kita rasa tidak ada kediaman lain lagi dah. Rata-rata penduduk yang tinggal di sini mempunyai unit rumah yang berada di Taman Sungai Sirih ini sahaja. Jadi setelah mana berlaku keadaan sedemikian, kita pun bergerak mencari maklumat dan sebagainya. Setelah jawatankuasa tertubuh, kita bergerak mencari siapakah yang mengendali projek ECRL. Kita mengesan iaitu MRL adalah pengendali projek ataupun yang telah diberi tanggungjawab oleh pihak Kementerian Kewangan dan juga MOT ataupun Kementerian Pengangkutan. Jadi setelah mana berlaku keadaan sedemikian, kita pun pergi ke pejabat tersebut menerima penerangan daripada label pengurus
di peringkat MRL, dan kita bawa balik maklumat tersebut dan kita mengadakan satu pertemuan dengan penduduk, dan setelah mana kita mendapat maklum balas, kita pun sekali lagi menyusul ke pejabat MRL dan kita mengadakan pertemuan dengan CEO MRL. Jadi kita pun mendapat penerangan dan kita hanya menunggu, oleh kerana Warta 4 telah pun dikeluarkan dan juga Seksyen 8 akan menyusul. Jadi apa yang mengerikan adalah Seksyen 8. Seksyen 8 adalah satu keadaan di mana tidak ada sebarang perubahan yang boleh dibuat. Jadi kita ni sekadar orang kata menunggu masa sajalah di peringkat akhir. Dan kita kembali kepada penduduk dan memaklumkan setelah mana Warta 8 dikeluarkan, dan kita hanya memperolehi daripada pihak MRL melalui media massa, dan tidak ada juga sebarang notis bertulis yang sampai kepada pemilik rumah yang terkesan. Ini adalah satu perkara yang kita rasa amat mendukacitakan. Setelah mana perkara ni berlaku, pada bulan Februari 2022, satu siri jelajah yang dilakukan oleh Datuk Menteri Besar Selangor, yang mana Selat Kelang telah pun terpilih pada bulan tersebut, di mana Datuk Menteri Besar dan juga rombongannya telah mengadakan solat subuh berjemaah di Masjid Nurul Amin di Kampung Nelik. Selepas itu satu siri kita sarapan pagi bersama dengan penduduk dan juga jamaah masjid. Ketika itulah saya dan juga rakan telah pun menemui Datuk Menteri Besar dan memaklumkan tentang berlakunya pengambilan alih rumah ataupun harta kami di Taman Sungai Sireh, dan reaksi ataupun maklum balas daripada Menteri Besar, dia faham akan berlakunya. Dia adalah keutamaan beliau untuk mengatasi perkara inilah apabila dia berada di Taman Sungai Sireh. Dan setelah mana perkara ini saya sebut, Datuk Menteri Besar telah pun menyatakan satu kawasan telah pun di-lock untuk pemindahan ataupun penempatan baru bagi penduduk taman. Jadi setelah mana perkataan dikeluarkan, orang kata hanya berada di luar, tidak mengadakan satu tempat yang resmi, jadi saya telah pun memaklumkan kepada Datuk Menteri Besar supaya satu surat resmi kita hantar bagi mengadakan satu pertemuan untuk mengadakan mesyuarat bagi membincangkan hala tuju ataupun apakah keputusan pihak kerajaan negeri bagi menempatkan kediaman baru kami lah. Jadi setelah mana perkara tersebut dimaklumkan, dan kita kembali juga kepada penduduk dengan apa yang maklumat yang kita perolehi daripada Datuk Menteri Besar. Jadi perkara ini bukan setakat terhenti di situ sahaja, dan kita berusaha ke MOT dan juga kita menghantar surat kepada Datuk Menteri Besar, yang mana surat pertama kami telah pun dihantar pada September 2022, dan pada pertemuan dengan Menteri Besar, surat kedua telah pun dihantar pada bulan 2 ataupun Februari 2023. Jadi malangnya surat yang telah dihantar setelah 2 minggu susulan saya telah buat ke pejabat Menteri Besar, di mana surat tersebut masih lagi berada di tempat penerimaan surat. Dia tertembus Dia tidak melepasi pada kawasan tersebut, termasuk juga surat pada bulan September masih lagi tidak masuk ke pejabat Menteri Besar. Jadi setelah mana kita bercakap dan usaha juga dijalankan, urusan seterusnya telah pun berjalan, dan Timbalan Pengurusi Jawatan Kuasa Bertindak telah pun membuat susulan supaya itu, di mana susulan dia dibuat, maklum balas yang diterima adalah tidak dapat diuruskan oleh sia-sia usaha politik kanan Datuk Menteri Besar, dan
maklum balas yang diterima daripada Setiausaha Sulit Usaha Politik Kanan Datuk Menteri Besar memaklumkan supaya pihak jawatan kuasa sendiri yang berurusan dengan Datuk Menteri Besar. Ini adalah merupakan satu keadaan yang saya rasa tidak seharusnya berlaku, oleh kerana kami di Taman Sungai Siri ini adalah merupakan saat-saat akhir yang patut kita mendapat maklum balas ataupun satu jaminan apakah penduduk ini ada pembelaan ataupun diuruskan di manakah penempatan yang perlu ditempatkan oleh kerana rata-rata penduduk yang berada di taman ini bukanlah di kalangan yang orang kata berpendapatan tinggi. Kalau orang kata paling tinggi pun kita boleh katakan adalah orang kata B40 lah. Dan sebahagian daripadanya telah pun mencecah umur ke arah 80-an, di mana di kalangan kita ni setelah berumur tidaklah mempunyai orang kata pendapatan lagi. Oleh kerana rata-rata yang bekerja di kawasan yang tinggal di taman ini adalah bekerja di sektor swasta. Jadi tidak mempunyai sebarang pension bulanan, hanyalah orang kata ada simpanan je lah. Ada simpanan saja. Itu pun kalau umur dah jauh, sudah tentu tidak ada orang kata lagi simpanan, hanya ihsan daripada di kalangan anak ataupun ahli keluarga yang simpati akan orang kata keluarga yang masih lagi orang kata tinggal dalam keadaan berusia. Jadi sebahagian daripadanya ataupun yang masih lagi orang kata mempunyai rumah yang di dalam keadaan orang kata mempunyai bayaran ke bank setiap bulan jadi kalau mereka kita dah umur 50 hari kalau nak buat pinjaman pun memang susah jugalah. Bank tak bagi, bank tidak akan bagi apabila usia yang cecah orang kata sedemikianlah. Dan juga kalau kita buat survey saya telah pun orang kata melakukan satu tinjauan dengan beberapa orang kaki tangan yang bekerja di bahagian perumahan PKNS. Di kawasan orang kata Kelang dan Shah Alam tidak lagi ada rumah yang bernilai di bawah 800 biji. PKNS akan menjual rumah dia adalah bernilai 800,000 ke atas. Jadi kalau dengan nilai yang pampasan kita dengar sekitar 400,000 ni tak cukup. Memang tidak dapat untuk menebus kehidupan baru kami lah. Di rumah flat je tu. Dah rumah flat. Sebab apa kita orang kata dengan flat ni, dengan tak ada income, dengan dia punya servis maintenance adalah orang kata jadi satu masalah lah. Idok lah. Jadi orang kata orang kata biarlah rumah di bawah ni. Jadi kita orang kata maintenance free. Kita hanya bayar cukai pintu dan cukai tanah. Jadi itulah orang kata besar harapan kami supaya Datuk Menteri Besar dapat mengadakan pertemuan ataupun setia usaha kerjaan negeri lah. Oleh kerana kita memikirkan juga dalam keadaan orang kata sebelum pilihan raya ni eloklah perkara ini diselesaikan dengan sebaik mungkin. Alright. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan kepada tuan-tuan pada malam ini. Terima kasih banyak Tuan Haji Syafawi. Kita akan ke sana pula untuk tumpuan lagi 2 orang penduduk yang fiery pada hari ini. Okey, tadi kita dah borak dengan Tuan Haji Syafawi, iaitu pengerusi jawatan kuasa bertindak untuk penduduk Taman Sungai Siri. Terima kasih Tuan Sungai Siri ini. Dan kita bersama dengan Cik Man kita, Cik Azman kita, yang juga antara yang kata terlibat secara langsung dalam usaha untuk memastikan nasib penduduk Taman Sungai Siri ini, terutamanya jalan-jalan sekitar ini terbela. Jadi, Cik Man, kita nak tanya sikit. Tadi masa kita borak dengan Tuan Haji Syafawi tadi, ada menyebut tentang Seksyen 4, Seksyen 8 sebagainya kan. Jadi saya nak tanya, yang diorang keluarkan Seksyen 4, Seksyen 8 warta whatsoever ini kan, pemberitahuan ke apa-apa ke, ada tak diorang bagi secara bertulis ataupun macam mana sebenarnya? Okey. Projek PCRL ini sebenarnya bermula daripada tahun 2017 lagi. Dan pihak penduduk Taman Sungai Siri ini mendapat makluman bahawa jajaran relnya akan melalui Taman Sungai Siri ini dalam tahun 2022. Jadi dalam tempoh 2017 hingga tahun 2022 tidak ada sebarang notis ataupun makluman yang diterima oleh penduduk tentang jajaran ini. Jadi selepas tahun pada lebih kurang bulan Julai 2022 kita mendapat kabar-kabar angin
akan melalui jajaran ICRL ini, taman ini, kita mencari dalam portal dan sebagainya, cari internet, baru kita dapat maklumat ada jajaran projek ICRL di sini. Jadi maknanya dalam tempoh tu, mana tidak ada sebarang notis, ada makluman daripada pihak-pihak tertentu tentang adanya projek ini. Sehinggalah kita jumpa MRL sendiri, baru kita dapat maklumat yang lebih terperinci lah tentang projek ini. Maknanya sehingga hari ini pun tidak ada satu notis yang rasmi yang datang daripada pihak berkuasa lah. Kira pelajar kerajaan negeri ke MRF tak ada? Maknanya kita dapat daripada kebanyakan info tu kita dah terima daripada MRL. Yang MRF bagi info tu kita pakai apa? Sebab kita pernah jumpa dengan dia. Selepas itu info-info tu datang daripada WhatsApp, sebagainya lagi. Tidak ada surat rasmi dan sebagainya lagi. Hatta kehadiran PTG dan JPP pada peringkat awal pun kami dapat maklumat tu daripada MRL, bukan daripada pihak kuasa yang sepatutnya lah. Astaghfirullahalazim. Tak, masalahnya dia pakai WhatsApp tau. Nasib baik kita pakai WeChat masalahnya sekarang ni. Aduh, hai. Bang, ini benda penting tu tak? Melibatkan penduduk punya kediaman, melibatkan hak mereka, nasib mereka sebagainya kan. Rumah dia orang yang bakal kena randuk. Kau boleh pakai WhatsApp je bang. Kau ni agak-agak lah. Kerajaan Negeri Selangor dah berapa tahun dah berkuasa? Amiruddin berapa tahun jadi Menteri Besar? Takkanlah benda sebesar ini MRL dengan projek sebesar GAH ICRL ni kau bagi WhatsApp je. Sekeping surat pun tak ada, apa tak ada, pemberitahuan itu je semua. Even kalaulah diorang ini tidak ada inisiatif untuk cari sendiri tentang projek ini, sampai kesudah diorang tak tahu. Dia kata diorang datang bulldozer dia, betul tak? Weh, nanya kes bang macam tu agak-agak lah kau. Okey, sekarang ini kita bersama dengan Cik Mat. Cik Mat ini saya minta dia duduk sebelah sikit sebab dia agak special. Kerana kalau tak menjadi kesalahan saya, beliau ini mengenali Menteri Besar Selangor ini iaitu Abdul Syari secara personal lah kerekokan. Jadi Cik Mat, sebagai orang yang mengenali Amiruddin ini secara personal kan, dan saya rasa Amiruddin mungkin ingat pada Cik Mat, mungkin kalau ada pesanan pada Amiruddin ke mantan Menteri Besar Selangor ni? Okey, Mantan Besar Selangor. saya bukanlah kenal sangat pun dia terlampau rapat kan, tapi saya mengenali dia melalui sahabat saya Azmizam, YB Pelabuhan Kelang. Sebabnya apa? YB Azmizam tu sebelum dia menjadi YB, dia adalah bekerja satu syarikat dengan saya. Jadi daripada situlah kami membina hubungan sehingga Azmizam ni menjadi yang berhormat. Jadi masa terus berlalu, jadi ketika itu saya pula menubuhkan satu Persatuan Pemandu Kontainer Selangor. Jadi saya ketika itu adalah setiausaha kerja di Persatuan Pemandu Kontainer Selangor tu. Jadi program-program kami ni banyak. Dan ketika itu adalah Azmizam ketika itu adalah penyelaras DUN Pelabuhan Kelang. Sebab apa? Datuk Tan Sri Khalid dijatuhkan melalui langkah kajang kan? Ya. Kan? Ya. Jadi Azmizam tu take over tempat Tan Sri Khalid tu, arwah dia. Jadi Azmizam ni memang target memang dia akan menjadi take over tempat akan bertanding di DUN Selat Kelang tu lah. Di Pelabuhan Kelang lah. Okey. Jadi dia perlukan sesuatu untuk nak menaikkan nama dia. Kan? So melalui persatuan saya banyak program-program yang kita orang buat melalui persatuan, memang kita bagi 100% kepada Azmizam. Support dia habis. Alright. Dengan harapan tujuan apa? Untuk dikenali kepada pengundi-pengundi Pelabuhan Kelang tu. Alright. Jadi peruntukan-peruntukan yang contoh kami sebagai NGO kan perlukan peruntukan juga. Apa program yang sesuai untuk untuk diketengahkan ketika itu? Ialah sukan. Dan ketika itu Amiruddin Syari ni adalah betul Betul. Dia adalah esko sukan. Betul. Jadi di situlah kami mula rapat. Kenal lah. Mula kenal. Apa-apa sukan, apa-apa semua kita Azmizam ni akan panggil dia. Dan orang kata di situlah kami bina hubungan. Dan Syari ni Amiruddin ni, kau tak kenal muka aku ke? Kau tak kenal muka kau, tengok Azmizam, kau tengok muka aku. Aku sendiri pernah talk dengan kau, aku minta tolong pada kau kan. Apa yang kau jawab? Kau tahu aku tahu. Azmizam, Amiruddin. Kau tahu pun aku tahu Amiruddin.
Kau tengok betul-betul muka aku ni. Dulu masa kau susah kan, kau nak jadi apa semua tu, nak naikkan apa, semua kau lah. Kau cari aku kan. Program-program apa ada program tu semua kan. Suruh kita buat untuk menaikkan nama kau tu. Memanglah daripada program tu persatuan dapat peruntukan. Tapi dia punya kredit kau ambil sehingga kan kau sekarang duduk di puncak. Bila kau duduk di puncak, kau tak pandang kita orang ni. Kau tak pandang muka aku ni. Dan apa yang terjadi pada hari ini ni kan, bukan aku sakit hati dengan kau. Aku minta simpati supaya engkau ni turun ke tempat aku ni, ke tempat Taman Sungai Sirih yang terkesan dengan ICRL ni. Kau turunlah jenguk dia orang ni kan. Kalau kau tak bagi muka pada aku kan, kalau kau sakit hati dengan aku pun tak ada masalah. Tapi sekurang-kurangnya kau tengoklah orang tua-tua kat sini, ada asbagan, ada orang sakit dah pencen, hilang pendapatan, ada masalah macam ni. Kau tak nak turun langsung sebagai menteri besar jenis apa engkau ni kan. So sepatutnya tak sewajarnya engkau sebagai orang nombor 1 dalam Selangor ni berperangai macam ni, menganggap rakyat Selangor ni yang sebahagian yang tempat yang terkesan ini macam sampah, tak ada nilai pada engkau. Jadi aku merayulah katakan pada engkau tengoklah sikit kan kami kat sini ni kan. Jadi minta maaf lah aku mengundang aku sebab aku anggap kau tu kawan aku, itu saja. So kawan mestilah tolong kawan kan. Sebagai MB kau mesti tolong rakyat. Jangan kau biarkan saja kita ni terkapai-kapai tanpa tujuan. Bukan kami tak melalui prosedur yang official, tapi kau tak layan. So kami aku terpaksa buat macam ni kan, supaya kau tu tengoklah kan. Jadi kau tahu, aku pun tahu, semua orang tahu kita akan ada PRU juga kan. PRN 6 negeri ni. Ingat tu. Silap-silap kau masuk longkang ni ya. Masuk longkang silap-silap kau. Kalau perangai kau macam ni lah. Tapi kalau perangai kau okey, aku tak tahulah. Orang nak pilih kau lagi, aku tak tahu. Itu bukan jaminan pada aku nak jamin kau ke. Kau dapat jaminan daripada pengundi, aku tak tahu. Ini bukan masalah politik. Dalam taman ini bukan setakat ahli UMNO, ahli PAS, ahli PKR, semua ada dalam ni. Yang tak ada parti pun ada atas pagar berlambak kat sini. Tapi kalau kau kan tak memberi perhatian kepada kami, siaplah. Rakyat Selangor akan menghukum menghukum kerajaan Pakatan Harapan ni, insya-Allah. Hidup PN. Sudah jadi PN lah. Sudah. Lagi kami ni lagi lah. Tapi tu tuan-tuan sekalian, betul cakap dia kalau Cik Mat ni. Cik Mat cakap benda yang benar. Ini melangkaui sepadan kepartian sebenarnya. Sebab saya tahu ni muka-muka ni banyak yang suka Pakatan Harapan dulu kan, tak tahu kan. Dari air muka kita tahu dah masalah. No problem. Tapi macam kita katakan, yang terjejas sini semua orang kena. Tak kira parti apa. Parti PKR, Parti PAS, Parti PAN, Parti UMNO, kan, Parti Likud, Parti Demokrat, Republikan, semua kena kat sini masalah ni. Jadi yang paling penting sekarang inilah nasib penduduk di sini perlu dibela. Dan menyebut tentang pembelaan, kita nak raikan orang yang telah mendedahkan isu ini awal-awal. Sufi, please, stand up please. Walaupun kau lagi tinggi dari aku. Apa? Kan? So macam mana mula-mula kau dapat benda ni, Sufi? Nah, isunya sebab mereka ni ada berhubungan seorang hamba Allah adalah yang melihat saya viral isu sampah. Okey. Isu sampah yang akan teruk kat Twitter ni kan. Tak apalah kita Sampai berkoyak tapi tak apalah, kita okey je. Yang penting benda tu betul. Isu dia sekarang ni ialah bila kita bincang dengan penduduk-penduduk di sini, ialah pertama ni isu ni real lah, genuine isu lah. Yang kedua, kita ni janganlah berlebihan dalam menekan rakyat dalam isu ni lah. Betul. Sehingga sekarang tidak ada pertemuan langsung. Selepas tahun mereka cuba untuk bertemu dengan menteri besar. It's ridiculous lah. Kena palau. Palau ke apa tak kisah lah. Tapi ini, you guys adalah seorang yang patut melihat perkara ini dengan lebih apa? Lebih dalam lah. Lebih dalam. Kan? Bukan sekadar hantar apa? Bukan lepas tangan macam tu lah. Lepas tangan. Kemudian ada orang kata tu ada pihak daripada JPPH nak buat ukuran lah tu semua tu kan. Buat penilaian. Nak buat penilaian. Pelik tu. Dia orang tak dapat apa notis. Tak dapat apa, tak tahu pampasan macam mana. Tiba-tiba Jadi tu value. Tapi kalau dia orang setuju benda tu, lagi 3 bulan hingga 6 bulan, orang kena keluar. Siapa yang nak menjamin kehidupan mereka? Sebab ni rumah teres ni rumah yang mereka miliki.
Jadi tadi saya nak berkongsi lah tentang kehadiran Haji Ayub. Haji Daud. Haji Daud jadi sangat menentuh lah. Beliau ni 78 tahun, bertongkat, ada asma, bau baik tinggi, datang lepas syak tu, dia duduk, dia bercakap dan juga memberikan sokongan penuh pada demonstrasi ataupun himpunan yang ringkas kita buat tadi tu. Yang kita minta supaya benda ni menjadi pengajaran kepada kita semua, sebab segala keputusan yang dibuat oleh kerajaan Selangor hari ini, efek dia ialah kepada kehidupan orang. Bukannya binatang, bukannya sekadar bangunan, dia ada orang dalam tu. Dia ada kehidupan dalam tu. Dia ada keluarga. Dia ada keluarga dalam tu. Dia ada orang tua dalam tu. Dia ada orang-orang yang Ada budak-budak yang ada nilai nostalgia, ada nilai kehidupan dalam ni. It's not about dollar and cents dalam kehidupan ni. Bukan sekadar nak keuntungan. Jadi kita minta nasihat kepada Yang Berhormat Datuk Seri Menteri Besar, turunlah berjumpa dengan rakyat supaya semua dapat ambil iktibar dan dapat berjumpa dan dapat menyelesaikan segala kesulitan yang ada. Saya dapat makluman ada sampai kemurungan. Murung Mana tak murung nak kena keluar rumah kot. Sebab dia tak tahu apa cerita selepas ni akan berlaku. Betul. Jadi itu satu kesan yang tak baik lah yang kita boleh. Janganlah jadi Menteri Besar ni bukan hanya sekadar kita menindir Menteri Besar orang lain. Tak apalah, itu kita boleh ketepikan politik. Ini kerja you. Ini kerja you, meh. Tolonglah Datuk. Harap Datuk dapat jumpa mereka. Mereka ni semua baik-baik. Semua baik. Dia nak jumpa awak. Dia ada banner kali. Tahu tak? Dia orang ada banner. Selamat datang Menteri Besar Selangor. Allah baiknya orang kita. Rumah nak kena ambil. Allah. Tetap buat banner juga kan? Aduh. Betul lah. Dia buat pada 18 Februari. Tak datang. Penat buat banner? Ada ni. Astagfirullahaladzim. Fikir-fikirkanlah. Wallahualam. Buat banner tapi Menteri Besar tak datang. Weh, lain macam bang. Ini agak-agak lah meh kan. Kita sebaya tau meh. So minta maaf lah kadang-kadang terkeluar juga kongkau tu kan. Tapi itulah the thing is, inilah hakikatnya kita tengah berada kat ketika ini disebabkan oleh kadang-kadang mungkin sama ada anda terlepas pandang ataupun anda memang saja melepaskan pandang ataupun anda memang tak nak pandang pun. Tak pandang. Dan sekarang ini yang berlaku. Nasib mereka ini menjadi taruhan, kehidupan mereka ini menjadi, orang kata apa, seolah-olah macam telur berada di hujung tanduk. Sekarang inilah keadaan mereka sekarang ni. Jadi kita mengharapkan, kita buat video ini bukan untuk bahan PRN, bukan sebenarnya. Sebaliknya untuk masa depan mereka. Sebab biar ni PRN tak PRN, rumah dia orang bakal bila masa dia kena ganduk masalah sekarang ni, kan? Tapi seandainya kalau kata Cik Mat tadi, kalau Amiruddin masih lagi tidak mahu untuk mengambil tindakan sewajarnya, jadi kita mengharapkan Kerajaan Perikatan Nasional yang bakal mengambil alih Selangor nanti, tolong jadikan keadaan ini, peristiwa ini, kejadian ini, keadaan ini, situasi ini sebagai priority number 1. Pastikan masalah mereka diselesaikan terlebih dahulu. Ya betul, dah masuk Seksyen 8. Tapi perlu diingat, Seksyen 8 itu pun hasil daripada mereka tak tahu apa-apa. Kosong macam tu je. Saya yakin kalau diberikan notis, diorang bantah lama dah. Kalau ikutkan, dah ramai dah berganduk dekat Dewan tu kata, oh kami tak nak. Tapi sebabkan oleh tidak ada notis, maka inilah dia. We are here. We are in this situation right now. And this situation is sucks. Memang sangat tak bagus dan ianya akan mengakibatkan begitu banyak sekali kehidupan terjejas. Jadi tuan-tuan sekalian, inilah keadaannya pada ketika ini dekat Taman Sungai Sirih. Sekarang pun dah pukul 2.30 pagi dan penduduk ini masih lagi bersengkang mata memikirkan masa depan mereka yang masih lagi entah macam mana keadaannya. Bukan nak cerita pada tahun depan, 2-3 bulan akan datang pun dah tak tahu apa nasib rumah mereka sekarang ini. Jadi kepada anda semua, tolong sokong penduduk Taman Sungai Sirih ini, pastikan mereka dapat mengekalkan kediaman mereka kerana kediaman mereka ini bukan setinggan, bukan rumah pacak, bukan rumah tol. Sebaliknya rumah yang mereka beli ada geran dan masih lagi berhutang dengan bank masalahnya. Jadi kita tunjuk muka mereka ini yang menahan ngantuk pada pagi ini semata-mata untuk memperjuangkan satu perjuangan yang sangat-sangat suci, iaitu mempertahankan hak mereka di sini. Dan mungkin tuan-tuan sekalian mungkin boleh kata apa-apa lah. Sebutlah kat video tu, sebut apa-apa tak kisah. MB turun. MB turun ke apa ke sebut semua? Mantan MB turun. Sebut je semua tak apa. Biar mereka tahu inilah sebenarnya hasrat mereka. Aku tak suka kau MB. Allah. Tak apa, tenang. Jadi tuan-tuan sekalian, inilah dia keadaan pada hari ini. Tapi kita faham tuan-tuan sekalian, ini kerajaan mereka. Bak kata Sani Hamzan, kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.